Begitulah yang berlaku kepada seorang lagi Nabi dan Rasul, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda yang sama tuan-tuan. Sebelum datang Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul terakhir yang dipunyai oleh bangsa Arab ni Nabi apa? Nabi Ismail, jauh tu. Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ishak melalui jalur tadi, melalui jalur Nabi Ismail, lepas tu nak mari Nabi Muhammad tu beratus-ratus tahun. Cuba tuan bayangkan dari Ismail, dari Nabi Isa saja dah hampir berapa tahun? Dekat dengan 500 lebih nak masuk 600 tahun. Nabi Isa hak last tu. Ni bayangkan nak naik lagi. Mungkin ribuan tahun. Dan dalam tempoh ribuan tahun itulah yang sebelum ni bapa-bapa mereka pernah mengikuti ajaran Ibrahim dan Ismail, pastinya. Tapi macam tadilah, tengah jalan tu bila nak mari Nabi Muhammad hak ditinggal beratus tahun, beribu tahun ni, dia jadi macam-macam dah pada pegangan agama dan syariat. Contoh, kita tengok pada zaman Nabi Muhammad, sebelum beliau belum diutuskan jadi Rasul. Bagaimana konteks Bani Israel yang menjadikan berhala-berhala dan patung sebagai sembahan mereka? Boleh dah, logik atau rasional kita nak kata sembah patung ni hak ajaran Nabi Ibrahim dulu. Boleh tak? Bukan. Maksudnya mari mana benda ni? Mari daripada luar. Bukan syariat yang sebenar. Walaupun sebelum ni ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ismail. Dalam bermohon, dalam meminta, dalam berdoa, mereka menjadikan patung-patung dan berhala ini sebagai wasilah. Inilah dinamakan kesyirikan. Nabi Muhammad mari nak buang benda ni, nak rilis benda ni. Mereka pun dah ada benda yang sama seperti Bani Israel, dah mempercayai Allah itu sebagai Tuhan. Sebab tu dalam ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Sekiranya dipertanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit bumi, apa jawapan mereka? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Dah Allah, Allah, Allah semua, kenapa kamu mensyirikkan dia melalui wasilah patung-patung dan berhala ni? Aku Muhammad datang ni bukan nak mari menghilangkan kepercayaan kamu pada Allah tu. Tak, kekalkan kepercayaan kamu pada Allah. Tapi betulkan kepercayaan tersebut. Kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, faham Allah dengan sebenar-benar kefahaman. Ni syirik-syirik ni, hak ni aku nak mari buangnya. Begitu juga dengan benda lain. Contoh, dalam bab akidah percaya kepada malaikat. Mereka dulu percaya tak pada malaikat? Percaya. Tapi tanggapan mereka terhadap malaikat tu salah. Terhadap malaikat tu silap. Baca mukaddimah surah Al-Kahfi. Mereka menganggap malaikat itu ialah anak-anak perempuan Allah. Oh, tak kena sakan tu. Percaya pada malaikat, bagus dah. Aku mari bukan nak buang kepercayaan tu. Kamu percaya kat malaikat, bagus. Tapi aku nak mari buang kesilap fahaman kamu terhadap malaikat. Dia bukan anak perempuan Allah. Malaikat pun makhluk Allah sama seperti kita. Spesies saja berlainan. Kita manusia, makhluk Allah. Dia malaikat pun makhluk Allah. Dia tidak diberikan jantina, tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Allah tak punya anak, Allah tak punya isteri, Allah tak punya pasangan, Allah tak ada family, Allah tak ada keluarga. Dia Esa. Aku mari nak perbetul itu lah. Hak kamu percaya dekat malaikat tu, teruskan. Silap faham kamu pada malaikat tu yang nak diluruskan. Tu bab akidah. Bab ibadat lagu mana? Takkan tuan tak tahu ibadat. Syariat seperti haji, tawaf, sa'i diambil daripada zaman Nabi Ibrahim. Betul. Tapi masyarakat jahiliah, tawaf di Kaabah lagu mana? Orang jahiliah, tawaf di Kaabah lagu mana? Berbogel. Tawaf rumah Allah, tawaf Kaabah, bertelanjang. Ni amalan jahiliah. Takkan kita nak kata tu ambil daripada Nabi Ibrahim. Tak masuk akal. Maksudnya, tawaf tu betul. Tapi hak kamu bertelanjang, kamu berbogel, kamu reka-reka sendiri. Itulah yang nak buang tu. Bukan nak buang ibadah tu.
Dalam ayat Quran juga ditambah dengan 2 lagi perbuatan. Apa dia? Sambil tawaf, sambil tepuk tangan. Sambil tawaf, sambil bersiul-siul. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak? Kalau tawaf tu telanjang, dalam gerak, dalam semok belakang, duk tawaf pusuk jantan, okey lagi. Tawaf ni tawaf apa? Kaabah, tuan-tuan. Tawaf rumah Allah. Boleh bayang tak satu perbuatan yang cukup jijik dan menjelekkan? Tawaf Kaabah telanjang, tak pakai apa-apa, duk tepuk tangan, lepas tu duk bersiul. Kalaulah boleh digambarkan orang nak return balik buat macam ni, tergamak tak nak tengok? Tergamak nak tengok? Tak tergamak. Tapi Nabi mari nak buang tak? Bukan nak buang ibadah haji, bukan nak buang tawaf. Boleh, kamu nak tawaf pakai kain ihram. Itu baru betul, bukan telanjang. Kamu nak tawaf, jangan tepuk tangan, jangan bersiul, bertakbir kepada Allah, memuji Allah, bertahmid Allah, tu baru betul. Begitu juga dengan ibadah korban. Ibadah korban pun mari daripada Nabi Ibrahim. Tapi kamu berkorban bukan atas nama Allah. Kamu sembelih binatang, kamu potong leher binatang, ni niat atas berhala Lata. Ni niat atas berhala Uzza. Ni niat atas berhala Manat. Ni niat atas berhala Hubal. Itu hak salah. Meniatkan sembelihan haiwan korban atas nama berhala. Tak boleh. Nak sembelih-sembelih lah. Bukan nak larang sembelih. Bukan nak larang korban. Tapi nak buang benda hak kamu yang salah tu. Niat hanya kepada Allah. Tu bab ibadah. Bab sosialisasi tak payah ceritalah. Kaki minum, suka minum arak kan. Suka berperang perkara yang remeh-temeh. Suka merampas harta orang. Suka bunuh-membunuh. Suka bertilik nasib. Suka bernujung. Suka melacur. Suka apa lagi? Tanam anak perempuan hidup-hidup. Contoh. Takkan Nabi Ibrahim ajak benda tu semua? Tak logiklah Nabi Ibrahim nak ajak benda tu. Kamu sendiri yang buat benda tu. Kamu sendiri. Bayangkan Nabi mari nak buang benda tu. Hak minum arak. Jangan minum arak. Walaupun ada peringkat dia tadarus. Nak bagi rilis semua sekali secara apa? Secara drastik tu payah orang nak minum arak ni. Bagi sikit-sikit, bagi hilang. Jangan berzina. Kalau nak, berkahwin. Jangan bertilik nasib, jangan bernujum, jangan percaya benda sia, jangan percaya jenis roh-roh jahat apa semua ni. Itulah Nabi mari nak buang benda tu. Senang ke susah? Senang ke susah? Susah, tuan-tuan. Benda ni jawapan dia paling simple, inilah yang kami terima, yang kami warisi nenek moyang kita sejak dulu, lagu ni lah. Tiba-tiba kamu mari nak bawa ajaran baru, syariat baru, hak kami tak pernah kenal sebelum ni. Itu akan hadap. Baik. Bila kita nampak di sinilah Allah nak bagi kita persamaan antara bentuk dakwah Nabi Musa dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian ulama-ulama tafsir telah menggariskan beberapa konten persamaan-persamaan dakwah Nabi Musa dengan dakwah Nabi Muhammad sebagai contoh. Yang pertama ialah persamaan dia dakwah Nabi Musa melalui 2 fasa, 2 rentang masa. Dan dakwah Nabi Muhammad juga ada 2 fasa. Contoh, Nabi Musa adalah fasa dakwah yang pertama dia, dakwah yang berlaku sebelum berlaku penyeberangan Laut Merah. Satu fasa, satu tempoh masa yang Nabi Musa ni berdakwah nak perbetulkan balik Bani Israel dengan Nabi Musa berdakwah kepada bangsa Kipti. Yang mana ketua dia adalah bapa angkat dia tu, Fir'aun. Itu satu fasa sebelum menyeberangi Laut Merah. Kemudian fasa dakwah Nabi Musa selepas menyeberangi Laut Merah. Ada dakwah dia kepada Bani Israel tersendiri. Nanti ada sebab dia. Itu 2 fasa. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hak tu. Maksud yang pertama adalah fasa dakwah Nabi di bumi Mekah sebelum hijrah. Satu fasa. Dan selepas Nabi hijrah ada dakwah Nabi Muhammad di bumi Madinah sampailah baginda wafat. Tu fasa yang kedua.
Jadi konten yang pertama, persamaan dia masing-masing mempunyai 2 fasa tempoh rentang masa dakwah. Konten yang kedua, iaitu kaedah dan cara berdakwah. Kaedah dan cara berdakwah. Contoh, Nabi Musa, dia nak berdakwah, nak memperbetulkan balik pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang agama, pemahaman tentang syariat kepada kaumnya Bani Israel. Mestilah ada kaedah-kaedah tertentu. Kalau nak berhujah dengan kumpulan ni, ada hujah dia, ada dalil dia, ada bukti dia. Dan bagaimana cara kita nak mengucapkan ucapan-ucapan dakwah tersebut. Dia punya nada lagu mana, dia punya cara lagu mana, dia punya tona suara lagu mana. Ada kaedah tersendiri. Dan kumpulan kedua yang Nabi Musa nak dakwahkan ialah Fir'aun. Fir'aun pula hak jenis zalim, hak jenis bengih, hak jenis sombong, hak jenis buat ikut suka hati dia. Cara nak dakwah kat dia pun tak sama dengan kaum dia. Dia mesti ada cara yang tersendiri, cara yang lain. Tengok macam antara yang disebut oleh Allah, suruh bercakap apa? Qaulan layyinan. Cakap dengan lemah lembut. Fir'aun tu kan jenis style kanah, style kasar. Kalaulah dia ganah dah, dia kasar dah, kita pi pun dakwah secara jerekah-jerekah. Agak-agak jadi apa? Kawan tu dah jenis panah barang dah, samsing dah, kedebel dah. Lepas tu kita pi dakwah pun dengan tona suara, bentuk suara hak jenis jerekah-jerekah, marah-marah juga. Agak-agak berjaya tak? Tak berjaya. Pasti tertolak. Sebab itulah kita ni kena apa? Bila orang hak ni suara kuat, kita kena pelembut. Itu untuk Fir'aun. Mudah-mudahan dia ingat tentang diri dia dan ingat tentang Tuhan dia. Hak nak bagi hidayah, lepas tu Allah bukan kerja kita. Kerja kita pergi dakwah, kerja kita sampaikan habis. Sebab itulah kita ni, dia kena berlawanan. Sebab tu kalau kita tengok contoh, kalau kita tengok orang bergaduh, kita tengok orang bergaduh, pasal apa suara mereka kuat? Padahal dua-dua tu duduk depan tu lah, bukan seorang duduk belah nu, seorang duduk belah nu. Ni saya duduk sini, hak saya bergaduh tu duduk depan ni ya. Patutnya lagu mana cakap? Hang nak bertumbuk dengan aku ke? Ya, aku nak bertumbuk dengan hang. Patut suara lagu tu dah kawan ni duduk depan. Tapi suara tu macam speaker dua-dua. Padahal dekat dah dengar. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal apa jadi lagu tu? Tuan tu dekat, patut suara biasa-biasa lah. Hang nak bertumbuk ke, hang nak bergaduh ke, hang nak tepuk tampar ke, tendang menendang pun, tak payahlah hoha. Kawan tu duduk depan tu je pun. Sebab apa? Sebab apa? Sebab fizikal saja dua-dua tu dekat. Tapi hati masing-masing, seorang di barat, seorang di timur. Faham tak maksud dia? Fizikal duduk depan tu, hak kita duduk bercakap kuat tu. Tapi hati kita, duduk belakang tu. Hati kawan tu duduk belakang tu. Bila dua-dua hati jauh, dia kena bercakap kuat. Tapi orang yang dua-dua fizikal, hati pun dekat, dia tak payah laung-laung macam tu. Contoh macam kita dengan bini kita. Tambah malam Jumaat plus. Cara bercakap lagu mana? Kalau dia cakap I love you dengar satu taman tak? Kalau I love you satu taman tu, ada macam tak kena tu. Maksudnya kita dengan bini kita cakap perlahan. Pasal apa? Fizikal dah dekat, hati dua orang tu pun dah dekat, suami isteri. Jadi cakap perlahan pun dia dah sampai dah. Macam hak bergaduh tadi, dua-dua hati duduk jauh. Dan kadang-kadang tak perlu guna perkataan pun, isyarat je. Senyum je. Tengok kau betul kata, angguk. Cukup dah. Faham tak? Okey. Baik, tu yang kedua. Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad dia ada cara dia nak dakwah kepada kafir musyrikin Mekah. Nak hadap siapa? Nak hadap Abu Jahal, nak hadap Abu Lahab, nak hadap Umayyah bin Khalaf, nak hadap Al-Walid bin Al-Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, nama-nama pemuka Quraisy tu. Cara nak bercakap pun lain, cara nak berhujah pun lain. Begitu juga bila Rasulullah pergi ke Madinah. Sahabat di Madinah tu Islam dah semuanya. Hak terima Islam dah. Hak ni hak tolak Islam di Mekah. Hak ni sahabat yang nak jadi penyokong Nabi, pendukung Nabi, sedia menunggu Nabi.
Bila Rasulullah nak hijrah, tunggu Nabi, dah memang Islam. Cara Nabi dakwah mereka pun berbeza. Okey, tu yang kedua.